Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada bab 7 iaitu penyesuaian tumbuhan pada habitat berlainan. Okey, sebenarnya tumbuhan ni dia hidup dengan cara beradaptasi. Dia berubah ikut pada tanah ataupun keadaan habitat tempat tinggal dia. Okey, jadi kita tengok adaptasi iaitu penyesuaian organisma terhadap persekitaran. Tu maksud adaptasi. Okey, nombor 2, tumbuhan dalam habitat berbeza mempunyai adaptasi yang berbeza. Jadi, berdasarkan habitat, tumbuhan dikelaskan kepada 4 iaitu mesofit, hidrofit, halofit dan xerofit. Jadi kita akan tengok satu persatu apa tumbuhan yang hidup di kawasan habitat berkenaan. Ni ada 4 habitat lah. Macam mana? Okey. Yang pertama iaitu mesofit. Mesofit ialah tumbuhan daratan. Ingat darat hidup di habitat tidak terlalu kering dan tidak terlalu berair. Maksudnya macam tanah kita lah, tanah biasa. Depan rumah awak, tepi rumah awak, belakang sekolah, dalam sekolah, itu. Okey, jadi dia menandakan bekalan air mencukupi, menerima cahaya matahari mencukupi. Contoh pelbagai jenis contoh. Termasuklah pokok rambutan, pokok bunga raya, pokok pandan, pokok serai, pokok kari, pokok daun limau purut lah, pokok buah lemon lah, buah limau lah, buah apple lah, semua. Okey, yang tanah yang biasa saja. Itu mesofit. Okey, kita tengok pada pokok yang kedua, habitat yang kedua, halofit. Halofit ialah tumbuhan yang hidup di kawasan yang berkepekatan garam yang tinggi. Tanah dia banyak garam dan kandungan oksigennya rendah. Dan menerima keamatan cahaya yang tinggi. Kawasan dia panas. Okey, awak boleh bayang dah benarnya kawasan panas, ada garam banyak. Dapat kawasan panas, ada garam banyak. Okey, jadi ia adalah di tepi air laut. Okey, tapi bukanlah di tepi air laut patah seberang takir tu. Okey, yang itu dia lain sikit. Okey, contoh yang kita nak tengok adalah di paya bakau. Dia memang betul-betul hidup di dalam air. Okey, ada maknanya dia masih ada tanah tapi tanah dia berbentuk lumpur. Bukanlah dia bentuk tanah yang kerah macam dekat tepi patah dak. Okey. Contoh pokok bakau, lokasi di kawasan berpaya di muara sungai. Okey, ataupun persimpangan di antara laut dan sungai. Di antara dua tu dia bertembung kan. Jadi ada pertembungan di situ. Jadi di situlah paya bakau ada. Okay, ni contoh gambar kalau awak nak bayang lagi paya bakau warna. Dia memang akar dia memang bentuk dia gini. Akar dia gini dan dia ada akar yang terkeluar daripada air. Ni akar dia lah, akar dia. Okey, ciri-ciri pokoknya. Okey, kita tengok kepada ciri daun dia. Kutikel yang tebal dan berbulu halus. Maknanya pada daun dia kutikel ni adalah lapisan paling luar. Tebal. Maksudnya dia tak ambuh bagi. Ada sebab dia lah kutikel dia tebal. Sebab apa? Okey, stoma dia terbenam. Maksudnya dia duduk lebih dalam di dalam daun. Kan kalau stoma dia kan duduk di epidermis luar kan. Kita belajar dulu. Okey, ni stoma, ni epidermis bawah. Jadi kalau pokok yang macam gini dia tidak duduk di epidermis bawah, dia duduk dalam lagi. Dalam daun. Okey. Jadi stoma terbenam. Fungsi dia, okey, kita akan pergi satu-satu lah. Okey, kutikel tebal dan berbulu halus untuk memantulkan angin dan cahaya matahari. Jadi dia tak mau bagi angin tu dia, maknanya dia macam
boleh angin tiup kuat pun tak apa. Tu maksud dia. Okey, stoma terbenam untuk mengurangkan kadar transpirasi. Dah lah dia boleh air yang garam, yang masin. Lepas tu air dalam pokok tu pula. Takkanlah kita nak bagi transpirasi tinggi. Sebab dia cahaya matahari dia tinggi. Kawasan keamatan cahayanya tinggi. Yang ketiga, daun dia boleh bergulung. Supaya mengurangkan luas permukaan yang terdedah kepada matahari. Dia tambah banyak sangat hilang transpirasi ni lah. Dan daun yang sukulen. Daun sukulen ni bermaksud daun dia, kalau kita tengok daun biasa-biasa gini kan, daun sukulen ni dia tebal. Kalau kita boleh lukis dia tebal. Gitu. Itu maksud daun yang sukulen. Okay, supaya dia dapat simpan air di dalam daun. Lebih banyak lah dia boleh simpan air. Itu tujuan daun paya bakau. Okay, seterusnya kita tengok. Ada lagi daun, dah habis lagi. Daun dapat menyimpan garam dan daun yang tua akan gugur jika kepekatan garam terlalu tinggi. Jadi tujuan nombor 5 dan tujuan nombor 6 dia ada mempunyai hidatot. Hidatot ni adalah akar juga. Okey, akar tujuan dia untuk menyingkirkan garam berlebihan. Sebab dia hidup di dalam tanah berlumpur yang masin. Jadi dia kena ada cara untuk keluarkan garam dan ambil air saja. Okey, seterusnya kita tengok kepada struktur akar dia. Okey, akar pokok bakau adalah akar yang bercabang ataupun kita panggil akar jangkang. Okey, kenapa dia akar jangkang? Akar jangkang ni maksudnya ginilah. Ginilah ni. Ni akar jangkang ni. Dia macam bentuk jari terbenang gitu. Okey, tujuan dia sokongan, sebagai sokongan untuk hidup di tanah yang berlumpur. Tanah dia kan lembek, jadi dia tak boleh nak pegang akar. Kalau halus dia tak boleh nak kena molek tumbang. Okey, jadi kalau dia duduk di tanah lumpur, dia kena ada sokongan akar yang lebih besar. Dan yang kedua, sokongan mengelakkan pokok tumbang ditiup angin kuat. Biasalah tepi patah kan dekat muara. Kena angin ribut, kita tak mau bagi dia tumbang. Okay, yang kedua, ni memang sangat-sangat glamour untuk pokok bakau. Dia ada akar pernafasan. Dipanggil pneumatophore. Di pneumatophore, pneumatophore ni dia keluar daripada air. Dia akar tapi dia keluar daripada air. Lepas tu dia ada banyak liang-liang udara. Liang udara ni kita panggil lenticel. Banyak liang udara. Supaya oksigen dengan karbon dioksida ni, gas pernafasan boleh keluar masuk melalui ke dalam akar juga. Okay, jadi sebab penyesuaian dia, daun dia dah lah kecil dah. Okay, daun dia bergulung dah, jadi kurang dah oksigen. Jadi dia kena ada benda lain untuk membantu dia dapat oksigen. Okay, dia membenarkan fungsi dia, lenticel pada pneumatophore ini membenarkan pertukaran gas ke dalam akar. Dan yang ketiga, subsel akar mempunyai kandungan garam yang tinggi. Memang dia masing dalam subsel dalam akar. Jadi, bila dia dah tinggi, awak dah belajar gitu kan, bila dia tinggi garam, jadi dia tidak akan keluar air ke tanah secara osmosis, tidak keluar. Dia tidak keluar. Sebab dia dah tinggi garam, jadi air akan masuk pula secara osmosis. Jadi dia tiada kehilangan air secara osmosis dan tumbuhan mendapat air dan garam mineral menerusi air laut. Jadi hak masuk air sebab dia garam sangat tinggi. Okey, kita sambung untuk hidrofit pula.